Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Semati sebagai kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan inayahnya, di atas hidayah dan taufiknya. Hari ini kita sama-sama dapat berjumpa, bertemu di masjid, solat berjemaah, kemudian dapat duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita buat pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seterusnya, semoga tuan dan puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat wal afiat, insya-Allah. Kita hari ini musim kemarau kan? Musim panas. Jadi bila panas ni dia ada penyakit lain kan? Ada sakit kan? Sesama gatal mata, nak demam dan sebagainya. Faktor cuaca. Jadi mudah-mudahan kita semua sihat walafiat, insya-Allah. Baik, selain daripada itu, mudah-mudahan juga kita duduk malam ini dalam majlis ilmu. Insya-Allah niat kita ikhlas untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita akan dapat kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh, susah payah untuk berada dalam majlis ilmu, untuk berada dalam mana-mana majlis ilmu. Antaranya suka segi ulang. Antara kelebihan orang yang berada dapat duduk dalam majlis ilmu ini, antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang menuju ke syurga. Itu antara kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu hadis Nabi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini pun kita selalu dengar ni, Ustaz selalu sebut. Kita ulang berkali-kali, mudah-mudahan ia menjadi kita kata motivasi dan semangat pada kita, insya-Allah. Sesiapa yang bersusah payah masyarakat tariqan menempuh jalan untuk mencari ilmu, yang tamisu fihi ilman, bersusah payah, badan tak berapa larat, kesihatan pun nak kata kuat sangat tidak, bagus sangat tidak, baik sangat tidak, tapi kita orang kata galah juga, paksa juga kan, untuk datang, untuk
pula. Bagi mereka ni sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Banyak cara lah, banyak cara. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan jalan menuju syurga ni, Allah melampangkan kita. Allah tidak menyibukkan kita dengan urusan-urusan yang mungkin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lapangkan kita, kan? Allah lapangkan kita satu. Kemudian mungkin Allah tidak menjadikan ahli keluarga kita ni menjadi penghalang ataupun menjadi sebab kepada kita untuk kita susah nak duduk dalam majlis ilmu. Itu pun cara Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita. Cara Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan kita. Allah bagi kesihatan yang baik, kan? Itu cara Allah nak memudahkan kita. Allah bagi hati kita tenang, kan? Kita nak ibadah ni dengan hati yang tenang, kan? Tak semua orang kadang-kadang dapat. Walaupun dia sihat tubuh badan, tapi hati dia tak tenang. Bila hati tak tenang, ibadah pun akan terganggu. Tapi kadang Allah bagi kat kita, Allah bagi kemudahan kat kita. Selain daripada sihat tubuh badan, hati juga tenang. Hati juga tenang. Bila hati tenang, mudah untuk kita beribadat kepada Allah, lebih khusyuk, lebih fokus, lebih baik kualiti ibadah kita. Itu cara-cara Allah nak memudahkan kita menuju ke syurga. Mungkin kita dapat hari ini boleh duduk istiqamah dalam majlis ilmu, kan? Dapat istiqamah ni boleh datang solat Jumaat, boleh setiap kali solat fardu ni kita boleh ada di masjid. Mungkin disebabkan oleh pada masa usia kita muda-muda dulu, kita selalu duduk dalam majlis ilmu, kan? Sama ada secara duduk di masjid ke ataupun di mana-mana, kan? Kita suka kepada majlis ilmu, kan? Hari ini, kan, Allah memudahkan kita untuk menuju ke syurga dengan cara mudah untuk kita salah satunya adalah mengibarat rumah Allah, mengibarat masjid ini. Sebab tidak semua peluang ini orang lain dapat, tak semua. Jadi mudah-mudahan itu antara kelebihan. Selain daripada itu, apa lagi kelebihan? Allah memudahkan kita duduk dalam majlis ilmu ni. Allah akan memudahkan kita memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan, kan? Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, yufaqihu fiddin. Ini Ustaz selalu sebut ni, ini cuma ulang ya. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan tentang agama. Kita duduk dalam majlis ilmu, kan? Apa yang Ustaz ajar setiap malam di masjid kita ni, kan? Itu semua berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah kita, kan? Jadi Allah memudahkan kita. Itu cara Allah nak bagi kita jadi baik. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan yang saya sebut secara ringkas tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita semua solat minggu lepas tak ada, kan? Betul last tu cerita pasal adil kot. Malam ni kita cerita pasal tidak menindas ataupun menzalimi orang lain. Tajuk ni cantik juga ni, kan? Cantik tu, kita tengok cantik tu cantik untuk kita dulu. Tengok untuk diri kita dulu. Saya kalau tugas ni saya tekankan silah, saya yang baca ni jangan tengok tuan-tuan depan ni, saya macam ni, tengok diri saya sendiri dulu. Tuan-tuan yang dengar, kan? Tengok, kita pakai tengok diri kita sendiri. Kita ni termasuk dalam golongan ini. Tajuk ni di bawah tajuk masih lagi tentang hubungan kita sesama masyarakat. Dalam Arabnya disebut apa? La yazlim. La yazlim. Tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menindas orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain. Kalau kita lihat daripada tajuk ni, saya tak rasa tuan-tuan dan puan, ibu ayah dan rahmati Allah sekalian ini termasuk dalam
golongan ini, kan? Mudah-mudahan tidak termasuklah, kan? Mudah-mudahan yang ada depan saya pada malam ini, kan, tidak termasuk dalam kategori orang yang suka menyusahkan orang lain, orang yang suka menzalimi orang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baik, kalau macam mana pun kita baca juga. Sebab apa? Sebab itulah, nak kata tak tahu, mungkin semua tuan dah maklum ni, kan? Tak boleh menzalimi orang, tak boleh menganiaya orang lain. Semua sedia maklum bahawa perbuatan ini ditegah oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedia maklum, semua dah tahu, kan? Dan mungkin juga bila kita dah tahu, kita nak buat. Nak buat ni mungkin ada orang yang dah mampu buat, ada orang dia baru nak je, tapi dia belum baru tahu je, belum teringin nak buat lagi. Kan? Nak ubah diri daripada suka menzalimi orang ni kepada suka mengasihi orang lain ni, mungkin dia baru nak. Ataupun memang dah mampu buat dah. Dah mampu buat maksudnya dah mampu mengelakkan diri kita daripada menganiaya orang lain ataupun menzalimi orang lain. Kalau dah mampu buat, alhamdulillah. Baik, kata pengarang rahimahullah, begitu adilnya Muslim tersebut sehingga dia mengelak daripada menzalimi orang lain, kerana kezaliman itu adalah zulmat, kegelapan, kan? Kalau kita bahasa Melayu kita apa panggil apa? Kalau kelam, kalau Kedah kata kelam gelemat. Sini panggil apa? Kalau gelap gelita gitulah, kan? Kalau sebelah Kedah tu kelam gelemat tu. Mungkin dia ambil daripada bahasa Arab lah, zulmat, gelap. Kezaliman ni adalah zulmat, kegelapan, di mana si zalim, orang yang zalim akan sesat disebabkan oleh perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud, jauhilah kamu daripada kezaliman, kerana kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hanya orang yang melakukan kezaliman di atas bumi di dunia ini, sekiranya dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dalam keadaan dia berdosa, dia meninggal dalam keadaan dia ni jenis orang yang suka menyusahkan orang lain, suka menzalimi orang lain, suka buat zalim kepada orang, pada hari akhirat kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa dia, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang gelap, yang zulmat, yang gelap. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam Baik, hadis kursi berikut menceritakan dengan jelas larangan Allah terhadap kezaliman tanpa meninggalkan ruang kosong untuk kita memutar balikan hal itu. Mana kita tak boleh nak bergerak dalil ini. Wahai hamba-hambaku, aku telah melarang kezaliman untuk diriku dan melarangnya di antara kamu, maka janganlah kamu menindas antara satu sama lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Larangan kita menindas orang lain. Kalau kita lihat masyarakat kita pada hari ini, kehidupan masyarakat kita ada orang yang hidup dia ni dia suka menyusahkan orang. Menyusahkan orang ni zalim lah. Ataupun dia tidak, tadi yang sebelum ni kita dah baca tentang berlaku adil. Lawan berlaku adil ni adalah zalim. Apabila dia tidak berlaku adil, maka dia melakukan kezaliman. Kita dah baca lepas, kan? Kalau kita tidak berlaku adil kepada ahli keluarga kita, maksudnya apa? Kita berlaku zalim. Zalim ni bukan mesti kita ambil barang, pergi tempat, ambil barang, pergi kan begitu. Kan? Bukan itu. Zalim ni masuk juga tu. Apabila kita tidak menunaikan tanggungjawab kita, apabila kita tidak memberikan hak kepada orang yang layak menerima haknya, maka kita berlaku zalim. Sebab tu saya pesan orang tadi, saya yang baca ni, kita suluh diri kita, kan? Mungkin kita tak pergi pukul orang, kita tak pergi buat aniaya ke orang secara fizikal, tapi dari segi jiwa, dari segi kita tidak menunaikan tanggungjawab kita, hak kita tu,
Kita melakukan kezaliman dari sudut tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak perasan. Dan perkara ini dia boleh juga berlaku, tak kira siapa. Kalau ustaz pun, kalau dia tidak menunaikan hak, tidak melaksanakan tanggungjawab dia, maka dia berlaku zalim. Kan yang lepas kita dah baca, kalau dia buat keputusan tidak mengambil pertimbangan yang sebaik, yang sewajarnya, kan, maka dia berlaku zalim. Sama juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, setiap hari kita kena buat keputusan. Dalam keadaan kita buat keputusan tu, adakah kita berfikir ataupun kita bertindak, kan, dengan menggunakan ataupun dengan mengikut panduan yang telah ditetapkan di agama kita, kan? Kalau kita tak ikut, maka kita telah berlaku zalim. Alhamdulillah. Baik, penindasan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah di atas dirinya, dan dia Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha Suci, Maha Besar lagi Maha Tinggi. Maka dia juga melarangnya, ini Allah juga melarangnya bagi hamba-hambanya. Apakah kezaliman itu harus diterima, sedangkan sudah jelas bahawa Allah melarang? Seorang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain, maka dia tidak menindasnya atau membiarkannya ketika dia ditindas. Ini hadis ini. Apa nama? Kita dah baca dah ni. Setiap Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kita duduk dalam masyarakat, jiran kita, saudara kita, ni duduk ni, semua ni adalah saudara. Semua saudara. Maka apabila bersaudara, maka dia tidak boleh menzalimi, tak boleh dia menindas dengan apa dua cara sekalipun, ataupun membiarkannya ketika dia ditindas, ataupun bila kita lihat orang tu, ada saudara kita ni dizalimi, kan, dianiaya, kan, dibuat sesuatu yang kita nampak dia ni memang dizalimi. Sebagai seorang Muslim, dia tak boleh biarkan itu. Dia kena bantu, kena cari jalan, kena check, kena bantu, kena bantu. Mungkin kita selamat daripada dizalimi, tapi saudara mara kita mungkin termasuk dalam orang yang dizalimi. Hak dia tak dapat hak dia, sebagai contoh, kan? Jadi kita yang tahu ni, kan, kena bantu. Sesiapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Siapa yang meringankan saudaranya dari kesusahan, maka Allah akan meringankan dia dari kesusahannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kita meringankan saudara kita, maka pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, Allah akan meringankan kesusahan kita. Waktu kita ni minggu depan ni sekolah dah nak mula buka dah, kan. Bila sekolah nak mula buka ni, mesti ada dalam kalangan kita yang dia susah. Bila dia susah, maka dia perlukan pertolongan. Maka kita yang berkemampuan, kalau kita dapat bantu, dapat tolong, itu yang terbaik. InsyaAllah Allah akan meringankan kita pada hari kiamat, meringankan kesusahan kita pada hari kiamat. Ya. Berlaku zalim, Ustaz. Sama sekarang, mana ramai pelajar-pelajar kita belajar keluar universiti, kerja tak ada, kerja terhad, jadi gunakan kabel. Jadi sebenarnya berlaku zalim tu orang yang mohon ke atau orang yang memberi? Persaingan tak dapat kerja, jadi gunakan kabel. Jadi bila kabel dapatlah, orang lain dapat guna hak tak dapat. Jadi yang siapa yang berdosa, orang yang memohon ke orang yang memberi? Nak jawab tu. Kena kabel tadi, kan. Jadi kalau dia mengambil hak orang lain, maka yang memberi itu besar hak orang lain. Kita kabel ni orang kroni lah, kan, kroni. Kan, kroni. Kita bagi itu sebab kroni. Kalau dia tidak mengambil hak siapa-siapa, dia memang layak, kan? Memang dia layak dapat. Kebetulan orang tu kenal dia, itu mungkin tak boleh sebut syarat dia.
ataupun dia memang tak layak, tapi dengan sebab kabel dia diterima juga. Ini yang dikatakan zalim kepada orang lain, kita mengambil hak orang lain. Sebab kita istilahkan kabel ni kan, tapi kita tak tahu keadaan kita kata apa kan. Kena tengok situasi jugalah. Kalau ikut secara asasnya tak boleh lah. Tak boleh. Kroni ni tak boleh. Kronisme ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan menafikan hak orang lain yang lebih layak. Tapi kalau dia tak menafikan hak, kita tengoklah. Baik. Lupa tadi Lupa saya. Ni nak sekolah ni. Nak sekolah kan. Sebab bila kita baca dalam dalam media sosial ni kan, memang ada blogger-blogger yang kadang susah. Sebab tu kalau tak ada, kementerian boleh bagi kelonggaran. Maknanya kalau siapa yang tak ada baju sekolah pun boleh pergi sekolah pakai baju apa pun boleh. Maknanya ada isu lah tu. Ada masalah kan. Depan ada satu. Lepas tu musuh lagi. Ada 3 ada 4 kan. Sekolah menengah awal bulan 4 kot. Awal bulan 4. Saya tempat kerja saya yang praktikal punya. Ni dia orang sampai lah hari ni. Sampai kuarantin 10 hari sebelum boleh masuk ke sekolah. Kuarantin 10 hari. Ceritanya susah lah, dia tak macam biasa. Makan semua yang murah lah, sama juga yang khusus sekolah rendah pun kan. Banyak persediaan diperlukan. Baik. Jadi bila kita meringankan orang, menghilangkan kesusahan orang ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan kita pada kesusahan kita pada hari kiamat. Dan akhir hadis itulah. Baik, Rasulullah tidak berhenti setakat melarang penindasan itu sehingga tidak terfikirkan oleh Muslim. Bahkan baginda melarang Muslim itu daripada membiarkan saudaranya ditindas, kerana membiarkan saudaranya itu sendiri seolah-olah seperti dia yang melakukan penindasan. Maknanya kalau kita tahu orang tu dizalimi kan, dia tak zalim ni banyaklah sebabnya macam dia difitnah kan. Orang tu dia kena fitnah, dia tak buat tapi dia difitnah. Kita pun tahu bahawa dia tak buat benda tu, dia memang dia difitnah, maknanya dia telah dizalimi kan. Kita yang tahu keadaan tu, kita kena bantu. Cari jalan bagaimana nak membetulkan keadaan fitnah tadi kan. Banyak ni yang bab fitnah dalam masyarakat ni. Ini memang banyak dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita lah, keluarga kita ni zalim dengan cara pukul, tumbuk, bergaduh tu tak ada. Mungkin tak kan? Ada ke? Tak ada. Ada ke? Ada ni? Oh, ada tu berat. Kalau ada beratlah kan, kan. Kalau makan untuk sesama manusia lah, contoh saya, contoh adik-beradik lah yang tak jauh kan. Sekiranya saya dapati adik saya itu menipu dan ibu saya tuntut tentang tanah lah kan. Jadi saya tahu benda itu tak betul. Dia cerita makan yang tak betul-betul menyebabkan pergaduhan beradik. Jadi saya cakap dengan cara baik dengan adik saya, kalau boleh tidak baik, tapi dia masih lebih lagi menipu lagi. Jadi saya putuskan silaturahmi dengan adik saya, betul kan, dengan kau yang tak apa lagi. Adakah saya zalim? Situasi Memutuskan satu contoh lah, ambil contoh dia. Contoh tu zalim lah. Itu benda yang berdosa kan, teman-teman. Apa juga pun kena cari jalan lah. Kena cari jalan. Mungkin jalan yang kita ambil tu mungkin tak kena, dia susah nak ubah. Mungkin ada jalan-jalan lain, ada cara-cara yang lain, ada cara-cara lain lagi. Sebab tu jalan nak menuju kebaikan ni, nak buat baik ni, dia bukan satu jalan. Tak boleh A, dia boleh pergi B, tapi
Dia B, B, C, pergi D. Tak boleh kita sendiri mungkin guna orang tengah kan? Tapi usaha untuk nak membetulkan tadi tu. Kalau dibiarkan zalim. Bukan contoh harta kan, dia telah mengambil hak orang lain, menzalimi, zalim kepada orang lain dan juga zalim kepada diri dia sendiri. Sebab dia telah makan, dia guna harta yang haram, bukan hak dia. Okay, zalim pada diri orang tu dan juga zalim kepada orang yang tidak dapat hak tadi. Maka kita kena cari jalan. Bila nak cari jalan ni, ada kadang-kadang mudah selesai. Ada dalam keadaan tertentu mengambil masa. Kan? Ada benda kita boleh bincang-bincang sama-sama, okey, settle. Ada keadaan tertentu tak settle dengan perbincangan ni. Mungkin sampai ke mahkamah, mungkin sampai bicara. Yang penting kita berusaha untuk apa? Nak menghindarkan kezaliman tadi, penindasan tadi. Ya, banyaklah kita dalam masyarakat kita ni memang banyak bab zalim ni. Kadang-kadang kita bagi jawatan kepada orang yang tak layak. Jadi dia tak ada hak, dia tidak ada, orang kata apa, tak kompeten, tak kompeten apa, tak cekap. Tapi pasal dia ni baik dengan kita, geng kita bagi zalim. Kalau dia kata dia terpaksa terima, dia rasa zalim. Kalau dia terima juga, zalim juga. Sebab dia tak boleh. Kecuali kan, kita tengoklah, kadang-kadang kita nampak macam orang dia tahu orang dia tak aku tak, macam tak boleh. Tapi bila dah bagi jawatan, kadang-kadang okey, tengok, ini yang memang dia tak kompeten. Bila dia punya jawatan tu bukan jadi baik, bukan lagi bertambah baik, kita punya ni lagi bertambah tu. Itu contoh. Ini berlaku bukan dalam masyarakat, di mana-mana organisasi pun berlaku. Kita tak pandai bahasa Inggeris, dia suruh kita jadi bahagian bahasa Inggeris, jam lah. Contoh tu lah. Walaupun benda tu nampak macam tapi orang yang menanggung tu pasal dizalimi. Kadang-kadang kalau bos-bos ni dia ada jawapan tu kan, dia tahulah apa yang dia buat susah kan, dia tahu apa yang dia buat misalkan. Baik, jangan kita biarkan saudara kita ditinggal ataupun membiarkan keluarga kita susah. Maka baginda menyuruh agar Muslim itu memenuhi keperluan saudaranya dan meringankan bebannya serta menutup aibnya. Menutup aib juga termasuk dalam kita kata apa? Kita nak menghindarkan berlaku kezaliman kepada seorang. Kita tutup aib ataupun malu. Ini pun kadang-kadang ada dalam banyak dalam masyarakat kita pun ada. Kan? Ada orang yang suka nak menghebah-hebahkan aib orang lain. Dia suka nak bersembang, nak cerita tentang aib kawan-kawan dia, saudara dia, kan? Ada ni orang jenis ni. Tapi bukan dalam masjid ni lah, kan? Tapi ada, dalam masyarakat kita ada nyawa ni. Suka cerita keburukan orang, kelemahan orang, kegagalan orang, kan? Yang tak elok ni, dia suka sembang, suka cerita. Baik, kita telah lihat bagaimana Islam menyuruh agar melakukan keadilan yang tidak dipengaruhi oleh cinta, benci, keinginan hawa nafsu atau pertalian darah, dan bagaimana Islam melarang sebarang bentuk kezaliman. Ini masalah yang adil yang kita dah baca lepas tu kan. Dalam kita nak melakukan suatu keputusan kan, keputusan kita itu jangan disebabkan kita suka kat seorang, ataupun kita buat keputusan sebab kita benci. Cakap pandai kan, dalam syarat cakap pandai kan, terlantik dia. Ini pun kerap juga berlaku ni, cakap ni kan. Ini dia banyak tanya kan, kejap-kejap dia komplain, terlantik dia lah. Sebab apa tu? Terlantik tu bukan sebab suka tu, sebab tak suka, sebab benci, sebab meluat.
Kan cakap pandai anak. Apakah anggota ni? Nak tengok macam mana? Macam-macam. Ataupun keinginan hawa nafsu. Kita buat pusat dengan ikut. Bila kita ikut semua ni, hawa nafsu yang tadi ada yang kroni tadi tu, kenal ni kan. Bila kita buat keputusan itu, kita bimbang. Jika tidak kena, maka kita melakukan kezaliman. Kita melakukan zalim. Ini bermakna bahawa keadilan itu mesti diamalkan oleh semua orang, dan hendaklah menjauhi penindasan terhadap semua orang, meskipun terhadap orang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlaku adil dan melarang daripada kezaliman dan kesalahan kepada semua orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil, terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu kerana agama, dan tidak pula mengusir kamu daripada negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang yang tidak zalim, Allah suka, Allah cinta. Saya nak tambah sikit. Apa akibat kepada orang yang melakukan kezaliman di dunia dan di akhirat berdasarkan kepada dalil-dalil daripada ayat Al-Quran. Orang yang kita habis setakat saja. Tambah sikit. Mudah untuk peringatan kita bersama. Bila kita berlaku zalim ni, apa akibat? Apa kesan? Yang pertama, orang yang melakukan kezaliman ini, dia tidak akan mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Dalam kitab tak ada, kalau nak tulis yang bernama ayat dan juga nama surah Al-An'am ayat 144. Apa maksud dia? Oleh itu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dan tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Mudah-mudahan kita dapat masuk. Ini ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni tidak termasuklah dalam orang yang suka menzalimi orang lain. Sebab tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai, tidak akan suka kepada orang yang melakukan kezaliman. Dia tidak akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat 57. Ujung ayat itu wallahu la yuhibbuz zalimin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan apa lagi akibat dia? Orang yang zalim ini, hidup dia tidak akan tenang, tidak akan aman, dan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan. Kita duduk macam ni, kita duduk macam ni kita sendiri kan? Saya baca ni, saya tengok ni saya kan, hidup ni tenang tak tenang, aman tak tenang, ataupun kita duduk rasa sentiasa takut je. Mungkin kalau kita ada perasaan begitu, saya mau cek balik, pokok kita ni termasuk dalam orang yang
zalim. Zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa bi'sa maswaz zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Hidup tak tenang, kan? Tak aman, suka menyusahkan orang, tak boleh tengok orang senang, ada aja termasuk dalam orang zalim. Nauzubillah. Ustaz, kita biasa dengar janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. Tuan pun banyak mengeluarkan ayat-ayat begitu lah. Contohnya, bagaimanakah yang kita menzalimi diri kita sendiri? Okey, menzalimi diri sendiri, perbahasannya banyak, tapi mudah macam ni. Kita buat benda yang Allah perintahkan kita buat. Contoh kita buat, Allah suruh kita sembahyang, solat, suruh kita buat baik, tapi kita tak buat. Kita menzalimi diri kita sendiri lah tu. Allah suruh kita cakap benda baik-baik, tapi kita tak cakap benda baik-baik, kita zalim diri kita. Allah suruh kita meninggalkan benda-benda yang Allah larang, tapi kita buat yang Allah suruh tinggalkan tu, kita buat. Kita menzalimi diri kita. Enggak macam itulah, kan? Kita menyusahkan diri kita. Kita menyusahkan diri kita ni. Baik, bolehlah jawab mudah itulah. Mungkin sedikit pencerahan lah. Yang saya tahu, kezaliman ni yang Allah murka ada 3. Kezaliman hamba kepada Rabbnya, keduanya kezaliman sesama manusia, dan ketiga kezaliman terhadap diri sendiri. Memang saya nak soalan, ada satu dalam ayat Al-Quran dalam surah Furqan, saya tak ingatlah, yang ke-19, mengatakan janganlah kamu berlaku zalim, dan setelah Allah akan azab yang besar. Jadi saya akan ingatkan azab yang besar ini yang kita akan hadapi. Azab bila kita buat dosa, kan? Bila kita dibalas sebabkan dosa-dosa kita, azab tu dah kira besar. Apa saja ni termasuk azab zalim ni. Kan kita buat benda yang berdosa, kemudian kita dibalas, kita tak bertaubat, Allah tak ampunkan dosa-dosa kita, kita diazab, kita dibalas dengan kejahatan, dengan siksaan. Maka perbuatan kita tu kita kata perbuatan yang jahat kita itu bila dibalas azab siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kecil tapi dia tetap juga besar. Walaupun ringan, azab ini bila kita dimasukkan neraka, kan? Nauzubillah min zalik, kan? Jangan kita kata oh ini kecil, zalim ni dosa besar. Tak, dia semuanya adalah besar. Semuanya adalah besar. Sebab ada orang kita mungkin oh ini dosa kecil je, azab dia mungkin ringan. Tak, bila sebut azab ni berat. Azab ni berat. Sebab tu kita kena sentiasa beringat. Sentiasa ingat. Memang dia ada ni saya sebut kaitan dengan zalim ni ada 3. Satu, kita zalim dengan Allah. Bila kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Syirik ni apabila kita mati dalam keadaan kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa ni Allah tidak akan ampunkan. Ini zalim. Maksud tadi tu yang kata diri sendiri apa tu? Yalah. Satu lagi adalah yang pertama tadi apa? Dosa syirik. Yang kedua, dia ada ni dari ni saya baca kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu salasatun, kata Nabi, kan? Zalim itu ada 3 jenis.
Fazulmun la yaghfiruhu Allah. Ya. Zalim yang Allah tidak akan tinggalkan. Wa zulmun yaghfiruhu. Yang pertama tadi zalim yang syirik dah, ya, Allah tidak akan ampunkan. La yaghfiruhu. Kemudian wa zulmun yaghfiruhu. Zalim yang Allah akan ampunkan apabila kita minta ampun. Kemudian wa zulmun la yatruku. Zalim yang Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan, maknanya dia ada berkaitan dengan manusia. Hubungan sama manusia tak habis, kan? Sekiranya dosa tersebut, kezaliman tersebut kita buat dengan orang manusia, dengan orang lain, tanpa kita minta ampun daripada orang yang kita buat zalim tersebut. Sebab ada 3 jenis. Zalim yang Allah tidak akan tinggalkan. Adapun zalim yang Allah tidak akan ampunkan adalah syirik. Allah firman sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman, surah Luqman. Ketika mana Luqman bernasihat kepada anak dia, kan, disebut inna syirka la zulmun azim. Adapun zalim yang Allah akan ampunkan adalah kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Kita buat dosa sendiri, kita tak usahkan orang lain. Tapi kita, kan, contohnya kita buat maksiat, kita tak usahkan orang lain ni. Dosa tu dosa kita je. Kita tak sembahyang, kita apa. Ini bila kita ampun, Allah SWT akan ampunkan. Yang ketiga, zalim yang Allah tidak akan meninggalkannya adalah zalim manusia kepada sesama manusia sehingga mereka diadili pada hari akhirat. Ini zalim yang ketiga ni. Kita buat zalim dengan orang, kemudian kita tak minta ampun, ataupun orang tu dia tidak memaafkan kita. Sebab kita tak minta ampun pada dia, yang ini tak selesai. Nanti di hari akhirat pula ada apa? Ada sesinya. Ada sesinya. Maknanya ada hitungnya di hari akhirat. Sebab itu untuk orang yang kena zalim ni tidak ada hijab. Betul tak? Ya, betul. Maknanya yang zalim kita zalim nanti kita doa. Kita minta doa, kan? Maksud tak hijab ni, sekiranya orang tu dia tidak insaf, tidak apa, kan? Maka Allah ada, apa kita kata, berkuasa untuk nak memakbulkan doa orang-orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Sebab tu kita ni kena beringat. Kena beringat. Kalau zalim pada binatang sudah. Haiwan. Sama lah. Zalim pada haiwan kena tengok dia. Bukan semua ni, kan. Kalau benda haiwan tu dia membahayakan kita dan sebagainya, bila kita bunuh dia, pukul dia, itu tak namakan zalim. Zalim ni, haiwan ni macam, kan, tahun lepas kan, membayar kucing tu dalam meja kan, ambil kucing tu dia masukkan dalam mesin, itu zalim lah. Itu zalim kita kan. Macam babi Ustaz, tembak. Dia boleh mencederakan kita, dia boleh membahayakan kita. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Banyak babi Orang dia. lima kita dah mahal juga. Saya dah baca sini ya. Boleh lah, maknanya dengan haiwan pun kadang-kadang kita sepak macam kucing lah yang dekat-dekat dengan kita, kan. Baik, apa lagi? Akibat orang yang berzalim ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab. Ni yang sebenarnya kita tadi, kan, menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, sehingga azab tersebut menimpa juga kepada orang-orang yang soleh sekalipun mereka tidak berlaku zalim. Ini beritahu dalam surah Al-Anfal ayat 25. Yang bermaksud takutlah fitnah, yakni azab yang bukan sahaja menimpa kepada orang yang zalim dari kalangan kamu, dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Taala amat pedih. Kemudian apa lagi? Akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Surah Al-A'raf ayat 44. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang zalim. Al-la'natullahi 'alal zalimin.
Na'udzubillah min zalik. Laknat ni apa? Celaka. Lebih kurang itulah maksudnya kan. Allah mencelakakan kita. Na'udzubillah min zalik. Kemudian surah Hud juga Allah sebut ala la'natullah yang ala zalimin. Ketahuilah bahawa laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Kemudian diazabkan lagi. Bila catatan ni diazab Allah yang paling dahsyat ketika mati. Surah Al-An'am ayat 93, panjang ayat ni. Itu cerita tentang azab Allah kepada orang yang zalim. Saya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang zalim yang berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah hanya perkataan yang tidak benar, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Surah Al-An'am ayat 93. Kemudian yang lain ditimpa juga azab dalam api neraka. Surah Al-A'raf ayat 41. Lahum min jahannama mihalun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi az-zalimin. Bagi mereka lantai api neraka Jahannam dan disambar setiap masa daripada atas, dari atas mereka oleh api. Itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Adalah surah Hud ayat 113 pun juga. Ini bagi orang yang menyokong kezaliman, balasan kepada orang yang menyokong orang yang melakukan kezaliman. Boleh lihat surah Hud ayat 113. Maksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cenderung suka sokong kepada orang yang melakukan kezaliman, sebab sokong pun layak untuk mendapat balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan kita masih pada malam ini memberi manfaat kepada kita. Kita termasuk dalam orang yang suka menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah itu semua daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan memahaminya. Jika ada tadi soalan-soalan yang sudah mungkin jawapannya tak tepat dan sebagainya, itu adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa dan kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.